Kekuatan itu bukan hanya dilihat pada fizikal, tapi ia dilihat menerusi ketahanan mental dan semangat dalam menjalani ujian kehidupan di dunia yang fana ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh and welcome back to my channel. Terima kasih banyak-banyak kerana sudi untuk klik pada video ini dan saya sangat menghargai masa yang diluangkan oleh anda semua. Maka video kali ini istimewa sikit sebab kita akan buat satu video yang berkaitan dengan konten bertema yang telah pun dilancarkan oleh Persatuan BookTube Malaysia. Sedikit info mengenai BookTube Malaysia. Ini adalah ia merupakan persatuan kaki buku kebangsaan yang telah pun ditubuhkan dan diskusi tentang semua berkaitan dengan buku, apa-apa pun tentang buku akan dilontarkan menerusi video. Jadi untuk tahu dengan lebih lanjut, korang boleh layari di laman web rasmi BookTube Malaysia iaitu www.booktubemalaysia.com.my. Dan salah satu program serta projek yang dijalankan oleh BookTube Malaysia ini salah satunya adalah konten bertema, dan konten bertema ini telah pun dilancarkan pada awal tahun ini bermula dengan tema Januari iaitu sayangi diri sendiri atau cintai diri sendiri, Februari titik perubahan, dan pada bulan ini Mac membina kekuatan. Baiklah, apa itu kekuatan? Adakah kekuatan hanya dilihat menerusi fizikal sahaja? Atau adakah bila seseorang tersebut menangis, meratap mengenai kehidupan mereka ini, mereka terus dicop sebagai seorang yang lemah? Bagaimana pula dengan mereka yang didiagnosiskan dengan penyakit mental? Adakah mereka ini dicop lemah dari segi mental dan semangatnya walaupun dia telah pun berjuang berhabis-habisan untuk menempuhi segala ujian kehidupan dan serta dugaan di dalam dunia ini? Dan bagaimana mereka sebenarnya membina kekuatan untuk menghadapi ujian dan dugaan dalam dunia ini? Bagi menjawab serta merefleksikan setiap soalan yang saya ajukan tadi, saya ingin berkongsi jawapannya kepada anda semua menerusi buku khayalan yang ditulis oleh Hasif Rayyan, dan buku ini telah pun diterbitkan oleh Iman Publication. Sebenarnya buku ini banyak memberi gambaran kepada saya tentang apakah maksud sebenar kekuatan tersebut yang akan saya kupaskan sebentar saja lagi. Tapi sebelum itu saya ingin memohon maaf banyak-banyak kepada saudara Hasif Rayyan kerana saya lambat untuk review buku ini. Saya bukan sengaja, saya tidak sengaja, kerana kisahnya apabila saya membaca buku khayalan ini, saya terpaksa untuk berhenti seketika dari pembacaan buku ini. Kerana apa? Kerana saya sendiri tak mampu nak handle isu serta emosi yang diketengahkan oleh penulis dalam buku ini. Dan saya juga ingin mengucapkan berbanyak-banyak terima kasih kepada beliau kerana memberikan buku ini secara giveaway kepada saya. Tak sangka sebenarnya sis menang giveaway sebab yang ini merupakan pertama kali sis menang giveaway. So, dan bukan itu sahaja. Buku ini disertakan dengan surat personal Hasif Rayyan, benda tu secret for me, kepada pembacanya dan tanda tangan eksklusif dari beliau. Like seriously, seronok. Dan terima kasih banyak-banyak diucapkan. Saya menang giveaway ni bila beliau melancarkan kontes giveaway di Twitter dan saya saja je retweet dan tak sangka pula saya boleh menang buku beliau. Terima kasih banyak-banyak saudara Hasif Rayyan. Jadi tanpa membuang masa, mari kita bedah buku ini bersama. Kalau kita melihat kepada ketebalan yang persembahkan oleh buku beliau ini sebanyak 327 muka surat dan disajikan dengan cover yang begitu berwarna-warni, bukanlah satu buku yang biasa-biasa. Mungkin dari lahiriahnya buku ni nampak macam novel fiction biasa saja. Tetapi jikalau dibuka lembarannya satu demi satu ini, dan membaca setiap ayat perkataan yang dikarangkan ini, buku ini memang sangat berat isunya dan meruntun jiwa. Kenapa saya cakap begitu? Kita akan melihat apakah sinopsis di sebaliknya. So, buku ini sebenarnya mengisahkan mengenai watak utama yang bernama Hasif sendiri, yang menghidap satu penyakit mental tapi tidak dinyatakan secara saintifiknya menerusi buku ini. Makanya sepanjang pembacaan saya assume yang dia ni menghidap severe depressions and anxiety attack kerana
every time kalau dia berada dalam situasi yang tertekan, dia akan mengalami epilepsi, atau dengan kata lainnya sawan yang sangat teruk. So secara keseluruhan buku ini kita dapat lihat yang dia ni mempunyai pelbagai masalah dalam kehidupan, termasuklah hubungan dengan ibunya. Dia tak baik dengan ibunya sebab ibunya menghalang daripada cita-cita sebenarnya untuk menjadi penulis, dan ibunya memaksa dia untuk menjadi seorang guru berbanding dengan penulis, dan hubungan dengan orang sekelilingnya maupun pekerjaannya. Kita dapat lihat bagaimana sepanjang pekerjaan dia punya prestasi mengajar dia turun, turun secara drastiknya. Jadi penyakit yang dialami dia ni pun sebenarnya di tahap yang sangat membimbangkan, kerana dia telah mencipta dua persona lain sebagai Rahzan dan juga Lembagi Hitam dalam kehidupan sehariannya. Dan lebih teruk lagi, watak utama ini iaitu Hasif sendiri tidak dapat untuk membezakan antara fantasi dan juga realiti lagi. Rahzan ini merupakan satu persona sentiasa menemani dia, yang sentiasa menasihati dia ke arah kebaikan. Tetapi Lembaga Hitam pula merupakan satu persona yang jahat, yang terhasil dari ketakutan dalam dirinya sendiri. Ketakutan ini adalah ketakutan pada masa hadapan. Dia sentiasa terfikir, kalau aku terus hidup sebagai seorang guru, tidak mengejar cita-cita aku, apa yang akan berlaku nanti? So itu ketakutan utama dia lah. Dan kedua-dua persona ini akan bertembung sebenarnya antara satu sama lain, dan itulah yang menentukan titik kehidupan Hasif, sama ada dia mahu mengalah dalam hidup atau meneruskan kehidupannya. Menariknya tentang buku ini ada banyak ilustrasi yang cantik sebagai panduan kepada pembaca. Yalah, kadang-kadang bila kita sebagai pembaca ni kita nak membayangkan dan juga menggambarkan karakter utama ni rupanya macam mana, situasinya macam mana, tetapi dengan panduan ilustrasi tersebut pembaca tidak mempunyai masalah. Dan antaranya kita boleh lihat ilustrasi sebegini yang sangat cantik, dan saya sangat kagum dengan penulis. Dan salah satunya lagi ini merupakan contoh Lembaga Hitam, stylo weh. Dan bahasa yang digunakan pun sangatlah mudah untuk dipahami dan juga dihadam setiap maksudnya. Bahkan setiap emosi yang cuba untuk disampaikan oleh penulis kepada pembacanya pun begitu menyentuh kalbu, sampai maksudnya kepada kita. Sampai saya pun bila membacanya ada time-time yang saya rasa sebab, saya rasa nak menangis pun ada juga kan. So sebab tu saya terpaksa berhenti setengah jalan sebelum saya mempunyai kekuatan kembali untuk menyambung membaca buku khayalan ini. So menerusi buku ini juga saya dapat mempelajari bahawa sebenarnya kekuatan itu tidak semata-mata pada fizikal sahaja. Kekuatan semangat, hati dan mental memainkan peranan yang penting dalam mencorakkan kehidupan kita. Tambahan pula, dunia ini memang diciptakan sebagai medan pertempuran untuk kita menghadapi dugaan, dan ia sangat memerlukan kekuatan ketiga-tiga aspek kekuatan ini untuk kita terus melangkah. Saya pun mempelajari bahawa memang betul di dalam diri kita sebenarnya memang tersimpannya dua persona yang bertentangan. Tipulah kalau setiap hari kita bangun pagi, kita akan rasa kita lebih bersemangat dan lebih excited untuk menghadapi hari-hari yang mendatang. Tetapi ada juga hari-harinya yang saya rasa tak mampu nak berhadapan dengan realiti kehidupan, tapi semuanya ini berbalik kepada diri kita sendiri. Kerana Allah telah menjanjikan ganjaran dalam kehidupan kita sekiranya kita bersabar menempuhi segala ujian dan dugaan di dalam kehidupan kita, kita akan dijanjikan dengan ganjaran pahala serta syurga nanti. Bahkan buku ini juga memberikan gambaran kepada saya betapa hebatnya dan kuatnya seseorang seperti Hasif ini untuk berjuang bagi terus pulih daripada penyakit mental yang dihadapinya. Dan bukan mudah sebenarnya untuk seseorang tersebut mengharungi hari demi hari dengan kekurangan ability mental. Mungkin secara lahiriahnya kita nampak seseorang itu sentiasa happy, sentiasa ceria, sentiasa tersenyum dan mampu untuk menjalani kehidupan secara normal. Tapi sebaliknya, dalaman seseorang tersebut bagaikan medan pertempuran yang penuh dengan kesakitan dan keperitan yang kita tak boleh nampak dengan mata kasar. Selain itu, kita pun boleh melihat bagaimana stigma masyarakat yang sering prejudis terhadap survivor
mental illness ni, dan menjadi sakit-sakit di luar sana akan kehilangan dorongan dan juga kekuatan serta semangat untuk terus pulih. Sebenarnya dorongan serta semangat yang diberikan oleh orang-orang di luar sana, baik daripada segi kawan-kawan dan juga family pun, itulah yang akan membina kekuatan dia untuk terus maju ke hadapan. Jadi sakit mental ni sebenarnya konsepnya sama saja, okey, dengan sakit fizikal. Cuma sakit fizikal ni kita boleh nampak dan boleh mendapatkan rawatan terus ke hospital. Okey, kita rawat dia dan dia terus elok. Tapi bila kita bercerita dan juga bila kita bercakap tentang sakit mental, ini merupakan satu penyakit yang kita tak boleh nak detect. Kadang-kadang kita lambat nak detect yang kita ataupun orang di sekeliling kita ini mempunyai penyakit tersebut, dan kita lambat untuk menyedari dia, dan ia sangat mengambil masa untuk pulih. Mungkin 3 tahun, 5 tahun, 10 tahun, kita tak tahu. Saya menyuruh kepada anda semua, kita berbuat baiklah kepada orang di sekeliling kita. Saya rasa okey, itu sahaja pandangan dan pendapat saya mengenai buku khayalan yang ditulis oleh Hasif Rayyan ini. Saya recommend buku ini, tapi saya ingatkan anda, kalau anda nak start membaca buku khayalan ini, anda kena prepare mental dan juga fizikal juga. Sediakan tisu banyak-banyak kat sebelah, confirm anda akan menangis bila membaca buku ini. You guys boleh follow saya di tweet handle Khalilah Kelly. Boleh juga follow Twitter Hasif Rayyan. Di sini saya akan linkkan di sini. Oh, dan juga jangan lupa like video ini dan subscribe. Semoga anda kuat untuk membaca khayalan ini. Bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.